أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi beri peluang kepada kita untuk merasai nikmat kehidupan ini, dan kita takbirkan rasa syukur kita antaranya dengan sama-sama kita berpagi-pagi datang ke rumah Allah untuk takbirkan ibadat kita, ubudiyah kita, pengabdian diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya melalui solat subuh dan secara berjemaah. Dan kita mengambil peluang masa yang ada pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita baca dan sama-sama kita tadabbur daripada surah At-Tin. Surah At-Tin, sebagaimana kita tahu, antara surah-surah yang ringkas, tapi dia begitu padat sebenarnya. Sebagaimana kita tahu, ayat-ayat Al-Quran semuanya mukjizat, semuanya mengandungi ilmu dan hidayah panduan kepada kehidupan kita, sehingga Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita. Antara kelebihan surah ni, sebagaimana antaranya dicerita oleh salah seorang sahabat, nama dia Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia kata Nabi SAW pada satu kali berada dalam fi safarin, dalam satu musafir. Faqara'a fil isya', maka dalam musafir itu waktu solat isya' dia baca fi ihda ar-rak'atain, pada salah satu daripada rakaat dan surah Insya' tu, dalam sembahyang Insya' surah At-Tin wa Zaitun, At-Tin wa Zaitun, fama sami'tu ahadan, dan aku tidak dengar masa baca surah At-Tin ni suara yang sedap merdu daripada surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Baik, At-Tin ni sebagaimana kita tahu, kebanyakan ulama kata buah tin itulah, buah tin, buah zaitun yang kita duk makan itulah, itu maksud At-Tin. Dan banyak kalau kita baca kajian daripada para ulama, sama ada yang berkaitan dengan berkaitan dengan surah ni sendiri, ataupun ulama pakar-pakar kesihatan yang mengkaji tentang kelebihan khususnya buah tin dan buah zaitun. Kajian ini menunjukkan antara contoh-contoh lah kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita kebanyakan orang kalau tak kaji, makan sedap setakat tu lah deh. Setakat sedap. Lepas tu kalau tahu ada kelebihan-kelebihan, ialah kita makan lah. Tapi kalau orang yang kaji tentang sama ada buah tin, sama ada buah zaitun, lagilah dia rasa kehebatan penciptaan Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala cipta buah tin ni, buah zaitun begitu hebat, dan sebenarnya bukan hanya tin dan zaitun saja. Kalau Allah Ta'ala memang letih lah, boleh Allah Ta'ala nak sebut, tapi jadi Quran tu terlalu luas, semua benda penciptaan dia nak sebut belaka dalam Quran. Dia boleh, tapi Allah Ta'ala nak supaya kita fikirlah. Dan apabila sebut buah tin, buah zaitun, sebenarnya buah yang kita boleh makan semua ada khasiat belaka. Termasuk pisang, termasuk buah durian, buah mu'tah, semua ada khasiat belaka. Dan takdir Allah Ta'ala, maknanya setiap tempat tu
dia ada buah-buah masing-masing. Walaupun ialah kita nak ambil keberkatan, nak suruh ada semua buah tin, buah zaitun di rumah kita, tak ada masalah. Tapi buah-buah lain pun bila kita makan, sebenarnya kajian tu adalah zat dia, adalah khasiat dia menggambarkan kehebatan, kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada ulama kata, kalaulah Allah Taala cerita sumber makanan, sumber zat utama pada kita, betapa sempurnanya penciptaan Allah Ta'ala, apatah lagi penciptaan Allah terhadap diri kita manusia. Sebab itulah lepas pada itu dia sebut laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kalau makhluk-makhluk lain termasuk buah tin, buah zaitun dan buah-buah lain yang menjadi sumber kepada kehidupan kita di sudut pemakanan, apatah lagi diri kita manusia ni lagilah sempurna. Dan memang pun disebut oleh Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Antara pengajaran lain juga kita tengok, contohnya buah tin ni, yalah, hebatlah kita tahu khasiat dia. Tapi dia antara buah yang cepat rosak. Dia tak tahan lama. Tak tahan lama. Berbeza dengan zaitun. Zaitun ni dia tahan lama. Jadi hikmat dia, ada ulama kata, dia nak suruh kita fikir. Dia kait buah tin dengan zaitun ni dengan diri kita sendiri. Diri kita ni sempurna. Buah tin yang Allah Ta'ala buat pun sempurna. Kita tengok pun comel, kalau kita buka pun memang comel. Kalau orang kaji, lagilah yang dia rasa kehebatan tu, buah tu. Tapi dia cepat rusak, antara buah cepat rusak. Kita ni comel penciptaan Allah Ta'ala. Tapi kita akan jadi cepat rusak kalau kita lupa Allah Ta'ala. Kalau kita tinggal Quran. Itu maksud dia. Dan buah zaitun ni dia nak menggambarkan antara hikmah yang pengajaran kita boleh ambil ialah kita manusia. Kita boleh bertahan lama. Sebagaimana zaitun ni, dengan buah dia, dengan minyak dia, kekuatan yang ada pada minyak dia, dia memang tahan lama, banyak kegunaan dia. Dia ada unsur sabat, dia panggil. Bertahan lama, tetap. Begitu juga kita manusia. Siapa ke umur berapa pun, 60 ke 70, 80, 90, kalau kita bertahan tetap taat perintah Allah SWT, sentiasa beribadah, maka dia macam gambarannya buah zaitun. Buah zaitun lah. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil. Ada juga ulama kata, ialah at-tin ni dia berisyarat kepada al-halawah, kemanisan. Manis pada makanan itu sendiri, makan buah tin tu, ataupun manis dalam kehidupan kita sebenarnya secara umumnya, walaupun banyak cabaran, banyak ujian, sebenarnya seronoklah hidup ni. Manis kalau ni sebab pada rasanya. Az-zaitun ni dia nak isyarat kepada as-safa. As-safa ni benda yang bersih, benda yang suci. Itu macam minyak tu sendiri ni. Minyak yang digambarkan oleh Allah Ta'ala. Kilauan minyak zaitun tu sendiri seolah dia dah bersinar. Belum lagi dia mengeluarkan cahaya api. Minyak zaitun tu sendiri dia nampak kilauan. Durriyun. At-tur dia isyarat kepada as-sabat. Ketetapan, ketabahan dalam kehidupan ini. Al-balad al-amin ni isyarat kepada keamanan, keimanan. Itu setengah para ulama lah yang dia kaji tentang surah At-Tin ni. Kalau Wahbah Zuhaili, dia ada tafsir dia,
Dia kata kandungan surah Tin ni ada 3 benda asas. Yang pertama, dia nak cerita tentang kesempurnaan penciptaan Allah Ta'ala, khususnya manusia lah. Yang kedua, dia nak cerita tentang kesudahan buruk bagi manusia, walaupun penciptaan dia sempurna, tapi kesudahan buruk bagi yang ingkar, langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, dia nak cerita tentang benda yang asas, benda yang tetap, yang sabat tadi, di sudut prinsip keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana-mana orang yang beriman, mana-mana orang yang beramal soleh, maknanya falahum ajrun ghairu mamnun. Balasan Allah, pahala Allah ni dia tetap. Macam air yang mengalir tak akan terputus. Itu 3 benda asas. Baik, daripada sini kita boleh faham surah At-Tin ni dia nak cerita manusia ni dia boleh tinggi sampai ke peringkat, ulama kata kedudukan dia tu tinggi pada malaikat lagi ni. Ada pun orang yang sesat, orang yang langgar perintah Allah, dia jatuh tu jatuh sejatuh-jatuhnya, paling rendah, asfala safili. Dia boleh gigi tu manusia ni. Sebab itulah Sayyidina Ali kata, kita ni Allah Ta'ala cipta, kalau malaikat dia ada kait dengan akal, dia tak ada syahwah. Kalau binatang ni dia ada syahwah tapi dia tidak ada akal. Adapun kita manusia ni, kelebihan keistimewaan Allah Ta'ala buat ada dua-dua. Kalau kita mampu urus kehidupan kita menggunakan akal yang matang, kita boleh urus syahwat kita, asbaha fawqal malaikah. Kita akan jadi tinggi pada malaikat lagi. Tapi kalau kita duk bela syahwat kita, ikut nafsu syahwat kita, berbanding dengan akal, maka kita akan jadi lebih hina, lebih rendah pada binatang lagi. Itu pandangan Sayyidina Ali. Kita boleh tengok anugerah Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala kepada kita manusia ni, pada yang kita perhati buah tin dengan buah zaitun dia. Terlalu banyak anugerah Allah Ta'ala kepada kita manusia. Dan kita boleh kaji, kita boleh perhati daripada sini juga macam mana satu-satu anugerah Allah Ta'ala penciptaan dia tu, termasuk buah tin, buah zaitun tu, dia tidaklah start tu tubik selalu buah ni. Dia bermula daripada benih, kemudian ialah berakar, tubik pokok, bertangkai, berdaun, berbuah, apa semua sekali. Daripada benih tu sendiri, daripada butir biji benih tu sendiri, ataupun ada pokok yang tidak tumbuh melalui butir dia melalui orang panggil siraman air kan. Siraman air macam orang kata pokok tebu, rasanya pokok pisang. Contohnya sama ada macam-macam mana pun, tapi maknanya di sudut penciptaan Allah Ta'ala tu yang perlu kita fikir, yang perlu kita kaji. Jadi kalau orang bab pertanian yang pakar ni, dia boleh cerita dengan lebih terperinci. Sosok pokok nak boleh tumbuh tu, termasuk zaitun ke buah tin ni, maknanya berjilid-jilid buku boleh tulis. Dan benda ni bukan orang panggil semula jadi. Wak gitu memang jadi gitu tak. Semuanya adalah mari daripada Allah Ta'ala. Kita tanam pokok tebu, memang tubik pokok tebu lah. Tanam pokok dia, memang tak tubik pokok buah matang. Pokok dia. Itu tu dia bukan semula jadi tak. Semua hikmat, nikmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau tanam pokok dia tubik buah serta letih lah. Contohnya. Itu semua sekali itu hikmat, nikmat Allah SWT kepada kita semua, supaya ada masa-masa tu kita kaji. Sebab itulah kita tengok muyul, kecenderungan, minat, hobi seseorang ni berbeza. Setengah orang ni dia cerita antara hobi dia
Dia suka tanam pokok. Dan sebelum dia nak kutip buah tu, nikmat kepuasan yang dia rasa ialah apabila dia tengok pokok, buah, daun tu ceding dia panggil. Orang sini panggil apa? Ceding. Betul tak? Daun-daun tu big kan? Itu nikmat dia kata, kepuasan dia tengok. Adakah kita mampu nak pastikan pokok tu boleh tumbuh, boleh subur, boleh berdaun, boleh bertunah, boleh ceding? Kita hanya boleh usaha je. Semua sekali akhirnya Allah Ta'ala juga. Jadi kita boleh tengok pokok berdaun, bertunah, berceding tu satu kepuasan. Bagi setengah orang. Bagi setengah orang tak ada apa. Pokok tombat depan dia pun tak ada apa. Dia lakah ya dia. Tak ada fikir apa. Jadi Allah Ta'ala beri akal pada kita ni semua kena fikir belakang. Dan kita tahulah buah ni Allah Ta'ala beri contoh lah. Semua buah kita makan tu ada khasiat, ada kelebihan belaka. Sama ada tempat kita ataupun tak ada tempat kita. Dengan akal, dengan ilmu, dengan teknologi, kadang-kadang kita tak pernah terfikir orang boleh tanam buah tin di sini ni. Tapi sekarang ni dengan teknologi, kadang-kadang kita makan tu manis. Buah dia pun besar dan banyak jenis. Kita ingat tin ni sejenis je. Kena ada puluh-puluh jenis, ada ratus-ratus jenis. Salah satunya Amba rasa di Sungai Ramal. Sungai Ramal. Amba pernah pergi dah 2-3 kali. Ada beribu-ribu pokok tin jenis dia yang dia tanam. Jadi satu perniagaan pula. Gitu. Dan kita perhati buah-buah ni pun hikmat Allah Ta'ala juga. Ada hasil yang apabila dia masak tu, dia masak serentak. Macam orang kata gandum dengan padi ni. Dia hampir serentak. Itu pun satu nikmat juga. Satu rahmat. Kasih sayang, kesian belah Allah Ta'ala. Kalau dia tidak serentak, ia jadi susah ni. Jadi susah. Tapi ada buah-buah, termasuk buah tin ni, katanya dia tempoh masak tu dia berbeza. Secara umumnya. Kenapa? Kalau dia serentak, sedangkan dia antara buah yang cepat rusak, jadi nyaknya lah orang panggil letih. Semuanya ada hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara tujuannya Allah Ta'ala buat penciptaan ni, termasuk buah-buah apa semua sekali ni, supaya apabila kita perhati sambil makan, sambil rasa nikmat dia, sambil kita rasa khasiat dia, ada kelebihan dia, supaya melalui penciptaan ni kita kenal Al-Khaliq. Pencipta tu sendiri iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk masa kita menikmati buah-buahan lah. Nak makan buah tin ke nak makan apa pun, paling kurang Bismillah. Jadi apabila sebut Bismillah, dia berkait dengan penciptaan lah. Itu antaranya. Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang mencipta 7 petala langit dan begitu juga 7 lapis bumi kita panggil. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah ni berlaku terus menerus antara langit dengan bumi ni. Yang jadi perjalanan makhluk Allah Ta'ala ni termasuk buah-buahan ni, putih, kemudian masak, kemudian buruk, apa semua sekali ni, semua ni berkait dengan perintah Allah SWT yang dia sebut yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah ni sentiasa berlaku terus menerus antara langit dengan bumi. Antara tujuannya sebab apa? Lita'lamu, supaya kita semua tahu, semua kita faham, annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ni memang dia berkuasa di atas setiap sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah ni dia merangkumi, meliputi semua perkara, semua sesuatu. Ayat ni dalam surah At-Talaq, ayat yang ke-12. Wattini wazaitun. Sebagaimana kita tahu tin tu asasnya buah tin lah. Cuma ada ulama kata tin wazaitun ni dia nisbah pada tempat bumi Syam kan? Bumi Syam. Bumi Syam sekarang ni Palestin, Jordan, Lebanon, apa lagi.
tempat yang subur. Kalau kita perhati pun antara pokok yang masyhur kat tinggal zaitun lah sana. Dan dia dari satu sudut mana tempat bumi Nabi Nabi Isa. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Kalau wa turi sinin ni Tur Saina di Mesir sekarang ni, itu antara kalau Nabi tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, di Mekah lah tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattin wazaitun. Wazaitun ni antaranya dalam surah An-Nur. Kita sebut tadi ayat yang ke-35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin. Cahaya Allah ni, hidayah Allah ni, Islam ni yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ni, orang panggil jelas, terang, tak ada benda yang sama, tak ada benda yang meragu-ragukan. Tak ada. Dia kalau orang kaji, orang nak betul-betul, memang jelas. Sejelas-jelasnya. Kalau cerah agak, sebagaimana cahaya lah. Allah Ta'ala beri contoh, kamishkatin fiha misbah. Miskat. Kalau zaman dulu, orang nak suruh cahaya tu betul-betul terang, di dinding tu dia buat lubang dah. Hamo dia ingat rumah tu sebelah mak, sebelah cik tu, sebelah bonda ni, daripada rumah dulu rumah kayu, cuma dia tiang besar. Tiang besar tu dia buat lubang. Di lubang tu dia letak pelita. Ini kamishkatin fiha misbah. Di lubang tu dia letak pelita. Apa tujuan? Kita tanya dia supaya cahaya tu fokus. Dia pergi setepak. Kalau kita letak tempat umum tu, cahaya tu dia jadi sebal, tidak jelas. Jadi salah satu cara zaman dulu, dia nak suruh cahaya tu fokus lebih jelas, di dinding tu dia buat lubang, di lubang tu lah ada pelita. Kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Dan di pelita pula tepat sumbu api tu ada zujajah, kaca. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durri. Kaca pula, kaca yang jenis molek yang bersinar. Sebab nak suruh nak tambah lagi kilauan terangnya cahaya tu, kaukabun durri. Seperti bintang yang berkilauan, yuqadu min syajaratin mubarakah. Lepas tu pula cahaya tu, minyak mari daripada pokok yang penuh dengan keberkatan, iaitu pokok buah zaitun, la syarqiyatin wala gharbiyah. Nak cerita asas pokok ni mari daripada watin wa zaitun, daripada ardh Syam itulah. Dia biasanya pokok zaitun ni dia akan subur molek apabila ditanam di tanah yang tinggi, tanah di bukit-bukit. Yakadu zaituha yudhi. Minyak tu sendiri dah berkilau, dah bercahaya. Walaupun tak sentuh oleh api lagi. Walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Inilah cahaya Allah Ta'ala, cahaya atas cahaya. Nak kaya Islam ni memang jelas. Memang kena dengan fitrah kita manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala beri akal kepada kita manusia. Dari satu sudut dia nak cerita tentang kekuatan penciptaan Allah terhadap antaranya tin dengan zaitun. Watu risinin, kita kata Tur Saina lah secara mudahnya, dan tempat Nabi Musa menerima wahyu dia. Tur ni antaranya ulama kata Tur dia berkait dengan perkembangan. Perkembangan. Macam contohnya benih tu lah. Benih. Benih nak boleh jadi pokok, ada berbuah, berdaun apa semua sekali itu melalui proses perkembangan. Begitu juga kita manusia. Dia berkait dengan perkembangan. Tidaklah tubik-tubik tu besar selalu. Ada ilmu selalu. Tak. Dia melalui perkembangan.
laqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Contohnya perkembangan kita manusia. Asal kejadian kita manusia ni berasal daripada sulalah ni macam pati ni, sari pati daripada tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Khalqan akhar makna penciptaan lain, rupa lain. Kita nak boleh jadi manusia ni, dia tidak start tu rupa kita manusia selalu. Tak. Rupa daripada, mana asal daripada tanah. Daripada air mani. Itu perkembangannya. Itu antara makna tur. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi negara tempat yang aman. Sampai sekarang ni pun alhamdulillah Mekah ni dia. Tanah Arab secara umumnya di Mekah tu keamanan dia tu kita tak nampak lebih daripada pada hasil usaha manusia, tapi lebih pada penjagaan Allah Ta'ala. Macam Quran sendiri ni. Quran ni macam-macam mana kita yakin kita manusia ni, terutamanya orang beriman, nak jaga Quran. Macam mana nak jaga Quran? Ialah sebab itulah kita anak-anak kita ngaji Quran, kita didik dia hormat pada Quran ni, cara pegang, cara letak. Tidaklah pakai letak mana-mana hujung-hujung dak. Letak tempat tinggi. Kalau tingkat almari tu Quran ni letak hak tinggi sekali. Buku-buku lain tak bawah dia. Contohnya. Latihan kita nak didik supaya anak kita ni kecil lagi hormat rasa Quran ni lain berbanding dengan kitab-kitab lain kemuliaan. Dan kita nak jaga Quran ni macam-macam cara. Orang yang ada kekuatan, dia sendiri dia hafal Quran. Kalau dia tidak pun dia ejah, dia ikhtiar supaya anak-anak dia. Kalau tidak pun cucu-cucu dia. Kalau tidak pun maknanya dia suka, dia sokong orang yang boleh berusaha untuk hafal Al-Quran. Dan hafal ni sama ada dalam dada ataupun melalui penulisan. Sebab tu alhamdulillah sekarang ni walaupun ada musuh yang cuba nak menghancurkan Quran, nak meluputkan Quran semenjak dulu lagi, tapi sebab ada ramai di kalangan kita yang jaga. Termasuk di sudut cetakan lah dia. Cetakan Al-Quran. Tapi kita yakin sepenuh hak yang jaga betul-betul adalah Allah Ta'ala yang beri jaminan. Begitu juga Mekah lah kita rasa. Kalau harap kepada manusia ni, rusak jahanam habis. Tapi kerana Allah Ta'ala sebut secara jelas wa hadzal baladil amin, sepakat ulama kata semuanya adalah Mekah. Dan kalau kita perhati tin zaitun, kata-kata tepat Nabi Isa, tur sinin, tepat Nabi Musa, wa hadzal baladil amin, Mekah ni tepat-tepat turunnya wahyu. Dan nabi-nabi ini termasuk dalam ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Yang Allah Taala nak cerita hak betul-betulnya hak ni, asah. Dia punya patinya supaya kita faham betul-betul kita ni Allah Taala jadikan sebaik-baik penciptaan. Sebab itulah ada dinisbah kepada Sayyidina Ali, dia kata kita ni kadang-kadang manusia ni kita fikir kita ni makhluk yang kecil dari sudut fizikal ni. Nak banding dengan gajah, lembu purba kita ni kecil. Tapi walaupun kecil, dia merangkumi keseluruhan dunia ni. Dunia ni wujud ialah hikmahnya Allah Ta'ala melalui kefahaman kita kerana kita manusia. Allah Ta'ala kerana nak mencipta kita manusia lah, dia cipta seluruh makhluk. Dan sebesar-besar gajah, sebesar-besar bukit dan makhluk lain, semua tak mampu, tak sanggup nak terima amanah tanggungjawab dia, nak urus dunia ni, kecuali kita manusia. Ertinya
Kecil kita di sudut saiz, tapi besar kita di sudut peranan dan tanggungjawab. Sebab itulah Allah Ta'ala cipta kita ni sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik penciptaan enggak? Dengan akal, dengan ada kehendak yang kita panggil syahwah. Dan kekuatan dia, Allah Ta'ala beri kita hurriyah al-ikhtiyar. Kebebasan untuk kita memilih. Dan hak ni sebenarnya merupakan nikmat besar. Yang Allah Ta'ala jadi pokok berbeza bentuk dia. Warna berbeza, daun-daun pun berbeza, buah berbeza, warna buah berbeza, hampir semua manis. Tapi kecapan manis tu beza dah. Manis yang ada pada buah durian, manis. Antara sedapnya kerana ada manis lah. Tapi berbeza dengan buah mu'tah. Berbeza dengan buah duku, berbeza dengan buah lasak, berbeza dengan buah ting. Tapi semua manis. Al-halawah tadi, tapi berbeza. Beza ni hurriyah al-ikhtiyar. Warna-warna yang wujud. Semua perbezaan ni sebenarnya dia satu nikmat. Sebab itulah kita kena rasa nikmat perbezaan. Termasuk perbezaan di sudut cara kita berfikir, cara kita berpendapat. Nak susah semua memang susah. Sebab kita kata rambut sama hitam, hati lain-lain. Ada benda asas yang kita sepakat. Hak tu tak boleh. Gapo dia hak kita sepakat? Ialah Quran lah. Hak kita sepakat sempurnanya kita manusia ni kerana penciptaan Allah Ta'ala. Hak kita sepakat. Tapi macam mana cara nak urus kehidupan ni? Ada benda-benda yang Allah Ta'ala beri hurriyah al-ikhtiyar. Jadi kebebasan tu lah. Hatta kereta pun. Tak semua orang minat kereta Mercedes belaka dia. Ada minat Volvo. Ada minat BMW macam mana. Takkan kita nak marah. Berapa demo tak pakat beli Mercedes belaka. Mercedes lah. Hak paling kukuh, hak paling comel. Tak boleh. Kita nak paksa benda hak tak boleh. Tak boleh. Itu sebab itulah Allah Ta'ala beri akal. Dan kesempurnaan kehidupan ni kerana Allah Ta'ala dah sedia dah pada kita. Mu nak selamat, ini syariat Allah Ta'ala. Ini Quran. Jadi, belah-belah mana pun kalau kita nak cari jalan, orang panggil kesatuan kita kehidupan ni, memang dia akan sempurna. Kerana syariat Allah Ta'ala dah ada. Lepas tu dikukuhkan lagi dengan fitrah. Nah, ini pun satu kelebihan juga. Satu nikmat besar fitrah ni. Sebab akhir sekali, apabila manusia taih dia panggil. Letih, sesak, tak tahu nak buat apa dia dah. Nak jalan, kalau Allah Ta'ala beri kemudahan pada dia, seluruh dunia dah dia pergi belakang dah. Pas ke dalam laut, pas ke atas bukit, paling tinggi dia pergi belakang dah. Nak pergi bercoti mana, dia boleh pergi belakang. Sebab Allah Ta'ala bagi je kepada dia. Nak makan gapo. Puas dah makanan di Malaysia ni. Dia boleh pergi ke benua Afrika, benua mana-mana semua sekali. Boleh makan belakang dah. Tambah-tambah lah ni ada Food Panda. Duduk di rumah pun dia boleh mudah sapa. Boleh makan belakang. Nak buat gapo kadang-kadang. Kebanyakan manusia Allah Ta'ala beri nikmat pada dia boleh buat belaka. Tapi kadang-kadang tidur tak jenera juga. Kadang-kadang dia tak rasa juga kepuasan tu. Kepuasan tu kadang-kadang dia rasa masa tu je. Dalam tempoh seminit, dalam tempoh sejam, dalam tempoh sehari. Kemudian dia puas juga. Ini taih. Tapi Allah Ta'ala beri jawapan yang mudah pada kita manusia kalau dia betul-betul nak cari apa dia hak sebenarnya. Hak yang menyebabkan dia ni rasa aman, rasa selamat. Antara jawapannya melalui fitrah. Tanya hati kita hak betul-betul. Sebab itulah perlu kadang-kadang perlu kita duduk mikir tentang diri kita. Sama ada sebelum sembahyang ke, selepas sembahyang ke, sebelum tidur ke, selepas tidur ke deh. Ini nak tanya fitrah. Dan nak suruh orang panggil perkara yang boleh menyempurnakan lagi benda kita nak buat ni. Sebab itulah kita digalak ada dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan berwuduk tu. Dalam wuduk ni maknanya zahir batin kita. Wuduk ni orang panggil nak akad hadas ni. Akad hadas. Maknanya maksud akad tu nak buang hadas. Hadas ni secara mudahnya kata gangguan syaitan. Hak sebenarnya dah. Hadas. Buat apa nak sembahyang kena ada wuduk.
Bapa nak pergi Quran semoleknya ada wuduk contohnya. Sebab kalau kita nak semaya, gangguan utama syaitan. Kita nak baca Quran, yang jadi kita baca saja, tak ada apa-apa kita rasa nikmat kesan daripada baca Quran tu kerana apa? Kerana gangguan syaitan. Jadi nak hilang gangguan tu ada wuduk. Dan nak suruh kita beri jawapan, kita ni boleh beri jawapan yang benar tentang diri kita, fitrah. Lepas tu pula nak mudah lagi kesempurnaan penciptaan Allah Ta'ala pada kita manusia ni adanya an-nubuwah, kenabian dia. Mana mudah kita nak faham Quran macam mana. Kita boleh baca lah dengan ilmu, tapi kefahaman sebenar apabila Nabi SAW tu hidup, dia yang menterjemah, mentafsir ayat Al-Quran termasuk melalui kehidupan dia. Dan nikmat kita ni, kehidupan Nabi SAW ni 100% terbuku belaka dia. Tak ada masa dia kita tidak tahu masa ni Nabi duduk mana, tak ada. Tidak berlaku pada hatta Nabi-Nabi yang lain. Apatah lagi pemimpin-pemimpin dunia. Hebat sejauh mana pemimpin dunia ni, banyak masa dia yang manusia tidak tahu. Tak tahu tu kerana apa? Kerana kelemahan sejarah pada masa tu. Tak boleh nak sebut sosok ataupun kelemahan pemimpin manusia tu sendiri. Dia sengaja susu. Banyak benda hak dia susu. Kalau semua manusia tahu, banyak sangatlah kelemahannya. Itu kekuatan Islam. Itu kekuatan Al-Quran. Itu kekuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah nak cerita kesempurnaan kita manusia ni, ada kisah zaman Khalifah Al-Mansur As-Suhu dulu. Macam mana ada seorang ni, dia memiliki isteri antara hak Suhu paling comel sekali. Sehingga dia ni dah comel sangat, tak tahu dia nak takbir macam mana. Akhir sekali dia kata, "Mung kalau ada lagi hak lebih comel padamu, jatuh tolak." Tak tahu nak kecek gapo dah. Sebab boleh comel sangat. Boleh buat main ni masalah tolak. Jadi bini dia ni dia terkejut. Jatuh tolak. Dia sesedar dia kata tak jatuh. Tak jatuh. Hak ni kata jatuh, hak ni kata tak jatuh. Akhir sekali rojok kepada, kalau zaman dulu antaranya, dia pergi jumpa khalifah. Khalifah tanya. Khalifah pun akhir sekali panggil lah tuk fakih. Tuk fiqh khususnya. Jatuh kau tak tolak ni. Sebab dia kata, kalau ada lagi orang lain, makhluk lain lebih comel, jatuh tolak. Jadi isteri dia pun tak sedap duduk. Kisahnya betul tak betul wallahu alam. Tapi maknanya boleh ambil iktibar lah. Kalau ada 3 orang ke, ada 5 orang, tuk ahli fatwa ni, semua kata jatuh belaka. Kecuali seorang. Senyap. Jadi khalifah tanya, sebab apa senyap? Sebab dia kata, ialah nak berbeza pandangan ni letih. Dia akan ada risiko dia yang perlu kita hadapi apabila kita buat satu-satu pandangan yang menyalahi kebanyakan orang. Jadi orang lain semua kata jatuh belaka. Jadi dia ni nak kata tak jatuh. Tapi nak sebut selalu tu rasa berat. Sehingga khalifah tanya, tak jatuh. Mana bukti mu kata tak jatuh tolak? Dia baca ayat ni lah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala cipta kita manusia ni sebaik-baik penciptaan. Erti tak jatuh tolak. Sebab tak ada makhluk lain yang lebih comel daripada manusia. Dulu kita kata bulan comel dah. Rembulan ni memang comel lah. Orang naik bulan macam tanah, macam bumi jugalah. Makhluk, secara makhluk. Maknanya nak cari makhluk yang lebih sempurna, yang lebih comel berbanding manusia tak ada. Sebab tu dia kata tak jatuh tolak. Itu kisah lah. Sebab itulah ayat-ayat ada sebut walaqad karramna Bani Adam antaranya. Kemudian laqad khalaq, tapi dia tidak bertahan benda tu. Maknanya dia tidak hanya setakat boosting saja pada zahir nampak, tapi dia cepat rusak. Dia kena ada juga gabung dengan buah zaitun. Artinya kita ni zahirnya comel dah. Semua sekali, walaupun orang ni dia tewah nak nampak penampilan zahir tu lebih menonjol, lebih apa, terserah pada
kefahaman manusia lah. Tapi Allah Ta'ala buat zahir pun comel, dalam pun comel dia, zahir batin. Dan kita kena jaga belaka. Kalau zahir saja kita jaga, akal kita tidak jaga, fitrah kita, jiwa kita tidak jaga, maknanya tak ada beza sebenarnya dengan makhluk yang lain, termasuk makhluk yang bernama binatang lah. Jadi manusia ni kalau dia tak jaga kehendak Allah Ta'ala, dia akan jadi makhluk yang paling hina. Apabila dia buat maksiat, dia engkar perintah Allah, dia buat apa saja atas dunia ni, dia tidak fikir Allah Ta'ala. Hak dia fikir tentang diri dia. Itu maksud thumma radadnahu al-asfala safilin. Jadi Allah Ta'ala hikmat dia nak tunjuk contoh yang manusia ni boleh jatuh, kisah Nabi Adam lah. Nabi Adam ni maknanya hikmat Allah Ta'ala nak buat kisah supaya dia jadi pengajaran pada kita. Kelemahan Nabi Adam tu menggambarkan tabiat manusia, tetapi Allah Ta'ala jagalah sebab dia ni termasuk Nabi, kita tahulah. Tapi kisah tu boleh jadi pengajaran sehingga keluar daripada syurga. Kerana apa? Maknanya turun asfala safili ni, sama ada kalau tempat tinggi tempat rendah, asfala safili ni tempat yang paling rendah sekali, ataupun ulama kata maksud juga asfala safili ni perkembangan manusia daripada tak ada pada ada kecil siapa ketua sungguh. Asfala safili ni tua siapa pekat nyanyuk, siapa pekat tu. Tapi makna asasnya yang kita faham, jatuh ni tempat rendah, paling rendah kerana apa? Kerana berkait dengan manusia apabila dia lupa Allah Ta'ala, apabila dia buat maksiat kepada Allah Ta'ala, apabila dia engkar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Illa ni pengecualian. Adakah semua manusia ni jadi belaka gitu? Asfala safilin, tidak. Illa, ada pengkhususan, pengecualian yang kita tahulah benda yang sabak. Benda yang sabak, benda yang tetap. Siapa dia hak sama? Tak ada yang sama kecuali yang beriman tadilah. Yang beriman. Sebab itulah benda yang kita kena jaga masalah iman. Mula-mula sekali. Yang menghidupkan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Yang iman yang kita tahu mesti berekal, mesti berangkai dengan wa'amilus salihat, amal soleh. Jadi mana-mana orang yang hidup atas dunia ni, dia tidak terpesona, dia tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ni. Walaupun dia seolah menguasai segala-galanya, kita perhati orang yang Allah Ta'ala beri nikmat atas dunia ni, nikmat kekayaan contoh dia, semua benda dia boleh buat. Dia nak gapo pun dia boleh buat. Dia nak memiliki rumah sebesar mana, sebanyak mana, di mana-mana lokasi terbaik di dunia. Dia memiliki kenderaan, bukan setakat basikal hak paling mahal, motor hak paling mahal, kereta hak paling mahal. Maknanya bukan setakat kereta, kenderaan dia ni kapal terbang pun dia boleh miliki. Dia boleh makan gapo saja, dan dia boleh tunjuk kepada seluruh dunia dengan teknologi sekarang ni. Gapo hak dia buat, pakai dalam bilik tidur dia, pakai dalam bilik air. Oh Kelantan panggil, kalau bahasa pakai jamai tahi. Tunjuk belaka, boleh tunjuk belaka. Tapi semua tu tak ada nilai sebenarnya, kecuali iman dan amal soleh. Ini yang boleh menyelamatkan manusia daripada asfala safilin tadi. Dan pahala yang Allah Ta'ala bagi, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala pula tak putus. Tak putus. Artinya pemberian yang sebenar yang Allah Ta'ala nak beri pada manusia, yang manusia kena faham, adalah pemberian yang tidak putus. Mana-mana pemberian dia sekarang ni yang putus, maknanya tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Gapo dia pemberian yang tidak putus? Asasnya kehidupan kita atas dunia, pemberian daripada Allah, tapi sebenarnya putus. Sebab apa putus? Putus yang qati' bil maut. Mati habis. Habis. Itu contoh dia.
harta benda, rumah. Kedudukan kita manusia ni hak sebenarnya laisat ata'an, hak sebenar, bukan pemberian yang sebenar. Memang Allah Taala bagi, semua tu pemberian Allah Taala. Tapi yang ghair mamnun tadi, falahum ajrun ghair mamnun, pemberian yang tidak putus, hak sebenarnya apa dia? Iman lah, amal soleh. Sebab dia berakhir dengan nikmat ridwan minallah, keredaan daripada Allah, nikmat syurga. Hak ni hak nikmat, hak sebenar, hak yang kita kena ikhtiar, kena usaha. Hak atas dunia ni ata' minallah, pemberian daripada Allah ni kita usaha, sementara kita hidup atas dunia. Tapi kita kena ingat semua kepada kehidupan kita hak sebenar di akhirat kelak. Itu yang menyebabkan manusia akan kekal sabar di atas iman dan amal soleh tadi. Apabila sebut amal soleh, dia berkait rapat dengan niat lah. Kita faham niat yang ikhlas pada Allah SWT. Ini falahum ajrun ghairu mamnun, yang tidak terputus. Yang mana Nabi sebut antara hadis, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Hak aku duk tengah sedia dah kepada hamba-hambaku yang soleh ni, yang beriman beramal soleh ni, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Benda yang manusia tak pernah fikir, manusia tak boleh nak fikir. Hak manusia rasai sekarang ni, hak benda manusia boleh fikir. Sebab tu dia buat tu. Nak buat kereta macam mana, hak paling sedap atas dunia. Dia buat sebagaimana sekarang ni, hak kita boleh tengok. Makanan kerana hak paling sedap. Capur bahan ni. Nak suruh makan buah ting paling sedap macam mana. Penggunaan zaitun paling sedap macam mana. Hak ni hak manusia rasa. Hak boleh rasa dah dengan akal yang ada pada manusia, dengan teknologi yang ada pada manusia. Tetapi di akhirat kelak, yang manusia tak pernah fikir, tak terfikir. Tak pernah manusia tengok, tak pernah manusia dengar nikmat tersebut. Susahlah, tapi benda kita kena yakin. Sebab itulah kita duduk atas dunia ni, kita tahu sebab dia ujian. Ujian dalam pelbagai bentuk, berkait dengan makan minum kita, berkait dengan kehidupan kita, berkait dengan kerja kita, berkait dengan pemikiran kita. Kalau kita terlalu sedih sehingga kita tak boleh nak kawal kehidupan kita, maknanya nak royaknya dha'fun fit tafkir, dia panggil. Lemahnya kita dalam cara berfikir. Akal kita tidak guna sebaik mungkin. Sebagaimana Nabi SAW ajar kita, antara doa setiap malam, antaranya ialah Allahumma alhimni rushdi waqini syarra nafsi. Allahumma, ya Allah, alhimni, ilhamkan kepada aku ni ar-rushd. Rushdi. Ar-rushd ni kita boleh terjemah al-haq, kebenaran. Ar-rushd dia boleh terjemah al-hidayah. Ar-rushd dia boleh terjemah kematangan dalam kita berfikir sehingga dia mempengaruhi tindak tanduk kita. Keputusan yang kita buat tu menggambarkan kematangan. Ini ar-rushd. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini kematangan. Jadi antara bentuk kematangan, apa saja ujian yang menimpa kita tidak menyebabkan kita ni putus asa. Tidak menyebabkan kita ni lupa Allah Ta'ala. Tidak menyebabkan kita ni menangis, juga menangis sampai bekok mata. Kenapa? Ilan kasut, hak comel. Ilan duit. Orang masuk curi, orang apa dia. Walaupun memang tak ada orang. Curi rumah, sengih, suka. Tak ada, semua sedih. Tapi sedih tu bertahap, berperingkat. Ada tempoh dia. Semuanya kita yakin, mungkin kerana kelemahan kita, mungkin ni ujian daripada Allah Ta'ala nak uji kita. Jadi kita tidak menangis. Sebagaimana menangisnya budak-budak. Hak kecil saling nangis. Boleh sususnya, tak ada apa-apa. Kita ni menangis. Sedih atas dunia ni, macam mana nak hilang? Ingat Allah Ta'ala. Hilang selalu. Ini orang panggil ketenangan. Ketenangan dia tak boleh dengan makanan. Ketenangan tak boleh dengan madiyat, dengan kebendaan. Ketenangan ni, dia mari dalam pada jiwa. As-sakinah. Minal mawahib. Tuk Sofi kata. Sakinah, ketenangan ni
adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Artinya macam mana kita nak ketenangan ni, kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Kita hanya boleh usaha. Dan dia tak boleh usaha dengan kebendaan. Dia kena usaha dengan jiwa, dengan ruh, dengan doa, dengan istighfar. Kemudian kita harap al-mawahib, pemberian ni daripada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Sebab itulah Nabi kata dunia ni, kalaulah keistimewaan dia tu nisbah pada Allah hanya senilai separuh sebelah daripada lalak sayap nyamuk ataupun lalak, orang kafir tak boleh hidup atas dunia ni. Kalau nikmat dunia ni ada nilai di sisi Allah hanya sebelah lalak nyamuk, tak ada nilai. Kita tak cara pun seolahnya pada lalak nyamuk, hinanya dia. Bukan setakat lalak, hanya sebelah kepok dia, keropok dia, sayap dia je. Kalau ada nilai di sisi Allah, orang kafir tak boleh duduk atas dunia. Tapi kita tengok orang yang kufur kepada Allah ni, macam mana kehidupan dia. Maknanya langsung tidak ada nilai di sisi Allah. Kalau macam tu sebab apa Allah Ta'ala buat nikmat kita banyak? Nikmat begitu banyak ni sebab Allah Ta'ala nak muliakan kita manusia. Nak supaya kita urus dengan sebaik mungkin. Itu maksud dia nya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Manusia ni kalau lupa pada Allah Ta'ala, kadang-kadang ada masa Allah Ta'ala hukum selalu. Ada masa Allah Ta'ala lek dia. Orang Kelantan panggil lek. Biar. Dia nak buat apa saja lagi lah. Siapa kesatahak idza farihu bima utu, apabila dia di kepuncak kegembiraan dia, kealpaan dia, akhadnahum baghtah. Kami ambil dia secara mengejut. Pakai mati selalu. Pakai pensan selalu. Pakai stroke selalu. Pakai tengangor selalu panggil. Dah nampak beri tempoh. Tak mikir juga. Fa'idha hum mubrisun. Orang panggil buah catak lah dia. Tak boleh buat apa. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kalaulah begitu Allah Ta'ala dengan nikmat apa semua sekali, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah lagi benda yang menyebabkan kita manusia ni mendustakan Allah Ta'ala, mendusta ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa lagi ada hujah, ada dalil, ada alasan dengan sempurnanya Nabi Muhammad SAW maksum, dengan sempurnanya Al-Quran wahyu daripada Allah Ta'ala, dengan segala penciptaan yang begitu comel, dengan kisah-kisah sejarah ni, sebab apa lagi manusia ni engkar perintah Allah Ta'ala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallah bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah ni sebaik-baik tu hakim? Tidakkah Allah Ta'ala ni hakim yang paling adil? Itu antara maksud alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sebab itulah Abu Hurairah, dia ada riwayat, dia kata bila kita baca ayat ni, akhirnya kita sebut alaisallahu bi ahkamil hakimin bala. Bala ni dia makna lebih ke na'am lah dalam bahasa Arab. Alaisa, tidakkah? Jadi jawab dia bala, bahkan maknanya betul ya Allah Ta'ala. Wa ana ala dhalika minasyahidin. Aku bersaksi. Maknanya aku bersaksi betul ya Allah Ta'ala bahwasanya mulah sebaik-baik hakim, sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik pemberi nikmat. Itu maksud dia. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itulah antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah At-Tin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.